الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita terhenti 4 bulan yang lalu di hadis yang ke-11. Dan ikut kata Tuan Pengurusi tadi, kita terhenti di muka surat 210. Tapi saya rasa elok kita ulang sekejap hadisnya supaya dapat kita menyegarkan ingatan kita akan hadis yang terbabit dan dapatlah dijalinkan di antara yang lama dengan yang baru, ya, insya-Allah. Cuba kita baca an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-safa faqala ya Fatimah binti Muhammad ya Safiyah bint Abdul Muttalib ya bani Abdul Muttalib la amliku lakum min Allahi syai'a saluni min mali ma syi'tum. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sahabat-sahabat Nabi ni kita selalu ujungnya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, kerana pengiktirafan Allah terhadap mereka dalam suratul Bayyinah. Dalam suratul Bayyinah disebut oleh Allah tentang sahabat ni radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meredai mereka dan mereka meredai Allah. Justru itu maka bila kita sebut saja sahabat Nabi, kita akan ulang balik pengiktirafan itu. Kita pun sebut radhiyallahu anhu. Kalau wanita radhiyallahu anha. Moga Allah meredainya, ya, moga Allah meredainya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya. Jadi beliau meriwayatkan, katanya qalat lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, katanya apabila turun ayat yang berbunyi wa anzir, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang hampir, ashirataka al-aqrabin. Ashirah ni gabungan kepada usrah. Kalau usrah satu keluarga, kalau ashirah ni keluarga-keluarga yang sedatuk, ya, keluarga-keluarga yang sedatuk. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga yang sedatuk, ya. Ashirah dalam bahasa Arab dipanggil ashirah. Wal ashirataka al-aqrabin, yang aqrab, yang dekat-dekat dengan kamu. Jadi kata di Aisyah, masa turun ayat ini yang menyuruh Nabi supaya berilah peringatan kepada kaum kerabatnya, aqrab, ya, daripada aqrab timbullah qarabah. Qarabah tu bahasa Arab kita kata kerabat. Ha? Kita kalau panjat tiang pun kerabat juga. Kaum kerabat, pok kaum juga, tapi tiang pun kerabat juga. Jadi dua perkataan tapi satu makna. Itu biasalah. Dua perkataan, satu perkataan dua makna, itu biasa. Macam juga pukul, ada 2-3 makna. Pukul berapa? Pukul anak, pukul gambar. Orang Kelantan kata pukul gambar. Tangkap gambar tu pukul gambar. Pukul gambar dia. Pukul berapa? Pukul anak. Pukul tu boleh membawa 3 makna. Tengoklah konteks ayatnya.
Jadi apa nama tu, aqrabin, daripada situ timbullah perkataan qarib, aqrab, taqarrub, qurban. Daripada situlah kurban tu ialah mendekatkan diri kita kepada Allah. Maknanya kita berkorban sesuatu yang kita sayang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kata di Aisyah, remark Aisyah tentang ayat ini ketika turun ayat wa anzir, berilah peringatan, nazir, ya, seorang yang memberi peringatan dipanggil nazir, ya, berilah peringatan kepada ashirah, kaum keluarga yang sedatuk ni, ya. Dalam soal dakwah ni cuba mulakan dengan yang dekat-dekat dulu untuk mengurangkan masalah. Jangan cari yang jauh-jauh dulu. Ambil family dulu yang sedatuk tu, ya, berimpun dan sampaikan. Bukan menolak untuk disampaikan yang kepada yang jauh, ya, tetapi start dengan stepsnya, ya, dengan langkah sebelum kita maknanya melompat jauh, kita melangkah, supaya kita boleh bina qaidah sulbah, kita boleh bina kekuatan trust daripada family dulu. Biar kita itu menyampaikan kebaikan, kebenaran itu pada family dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat-dekat. Jadi ashirah tadi saya dah sebut, gabungan daripada usrah. Usrah keluarga, gabungannya dipanggil ashirah. Ya, jadi yang sepupu ni, yang sedatuk ni, itu adalah ashirah. Jadi katanya bila turun ayat ini, lamma nazalat, lamma tu ketika manakala nazalat tu turun ayat ini, kata Aisyah, Rasul berada di atas bukit Safa. Kita selalu, ya, akan bersa'i baina Safa wal Marwah. Kita naik bukit Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kan? Naik bukit Safa belah kanan, kemudian jalan ke Marwah, ya, jalan ke Marwah. Jadi bukit tu ketika zaman Nabi tu masih lagi tinggi. Belum adalah macam sekarang. Sekarang ni tak adalah nampak tinggi sangat, sebab dah ada pembangunan, jadi tak adalah nampak tinggi sangat. Tapi dulu Safa tu sudah dianggap tinggilah. Safa Marwah itu menjadi sebagai suatu sebagai suatu podium, sebagai suatu tempat untuk menyampaikan message, ya, menjadi satu tempat yang tinggi, yang strategik untuk menyampaikan message. Kalau ada kafilah datang ke, kalau ada musuh datang ke, naik tempat yang tinggi lalu berlaung di situ, cakaplah di situ, ya. Macam Nabi pernah naik bukit Safa dan Nabi isytiharkan dirinya Rasul. Dirinya adalah Rasul pilihan Allah, dia adalah utusan. Kan Nabi bercakap di atas bukit Safa, kan tiba-tiba marah pak saudaranya Abu Lahab, marah, ya, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihadza jama'tana, adakah kerana ini nak menyatakan kamu itu Rasul Tuhan, kamu himpunkan kami? Tak pasal-pasal. Tabban laka sairal yaum, celakalah kamu, anak saudaranya tu, celakalah kamu sepanjang hari. Turun ayat tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Itu bahasa orang tua tu, ada. Atau saya pun dah tua. Jadi di atas bukit Safa tu, masa ayat ini turun suruh Nabi bagi ingatan kepada kaum kerabatnya, Nabi berada di atas bukit Safa, tempat yang strategik begitu, ya. Lalu apa respon Nabi terhadap ayat ini? Apa respon Nabi terhadap ayat ini yang suruh Nabi bagi ingatan dengan segera? Tak tangguh, ya, tak tangguh dah. Dengan segera Nabi pun mengambil sikap yang maknanya segera untuk memberikan peringatan. Apa dia? Nabi pun terus
seru beberapa nama. Antara yang diseru tu yang paling dekat ialah anak perempuannya, ya Fatimah, mak saudaranya, ya Safiyah, itu mak saudara dia lah, ya Safiyah. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib, pok-pok saudara sekalian, wahai anak cucu kepada Abdul Muttalib. Dia pun adalah cucu kepada Abdul Muttalib lah. Jadi terus dia action oriented, maknanya terus bertindak untuk maknanya melaksanakan perintah itu, tak ada tangguh. Terus ya Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, maknanya ketika itu juga lala, Kelantan kata lala dia, masih itu juga. Ngaji agama ni tuan-tuan banyak pengaruh Kelantan lah, sebab dia serambi Mekah, kita serambi Hong Kong. Masa saya mengaji agama tu tak ramai orang Perak ni, tak ramai dah. Jadi kita banyak bergaul dengan mereka. Lala tu maknanya instantly, dah after that, maknanya instantly ketika itu. Jadi secara instannya terus bertindak, action oriented, tak ada tangguh-tangguh dah. Lalu terus diserunya yang pertama sekali ialah anaknya, ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib. Oi, wahai Fatimah, wahai Safiyah, wahai anak cucu kepada Bani Abdul Muttalib. Apa nak bagi ingatannya? Ingatannya, la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki sebarang peruntukan untuk menyelamatkan kamu. Minallahi syai'a. Saya tidak memiliki sebarang kelebihan peruntukan, sebab likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap orang pada hari itu, dia dengan urusannya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun, bagi setiap orang itu dia dengan urusannya. Tak boleh nak menolong orang lain. Nafsi-nafsi, berdepan dengan mahkamah Rabbul Jalil. La amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki sesuatu kelebihan untuk saya bantu. Maknanya masing-masing kena cari survival masing-masing depan Allah esok, masing-masing dengan amalannya. Ya, ini penting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh bergantung harap. Tak apalah tok teman tu, tak apalah mak teman tu. Dunia boleh, akhirat tak boleh. Masing-masing dengan hair je, masing-masing dengan hair je. Dunia ni boleh lagi lah bergantung harap. Tak apalah ayah teman tu, tak apalah kawan teman tu. Akhirat esok tak ada dah. La amliku lakum minallahi syai'a. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap diri itu pada hari itu masing-masing dengan urusannya. Maka kata Nabi, dalam bab dunia boleh tanya saya. Dalam bab dunia, dalam bab harta di dunia ni, saluni min mali ma syi'tum. Nisbah dunia boleh minta, apa yang ada saya bagilah. Ya tak? Kalau ibarat kita kata sekupang dua tu ada jugalah. Ya tak? Bolehlah teman bagi ikhtiar sekupang dua. Itu dalam bab dunia. Akhirat esok masing-masing lah dengan Tuhan. Kullun atiyar rahmanu farda. Setiap orang berdatangan kepada Tuhan itu sendiri-sendiri, case by case. Tidak ada perbicaraan secara ramai-ramai, blanket, tak ada. Ya, perbicaraan case by case, maknanya kullun atiyar rahmanu farda. Ya, setiap orang akan datang secara individual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini kita dah baca kupasannya, kita masuk ke muka surat 210 ya. Cik Wan, 210 ya, insya-Allah. Maka disebut di dalam ayat 210 ya, fa iza ja'atis sakhah,
ayat ini nak mentafsirkan hadis, boleh. Ayat ditafsirkan dengan ayat, boleh. Hadis ditafsirkan dengan ayat, boleh. Ayat ditafsirkan dengan hadis, boleh. Tak ada apa masalah. Ya, maknanya ini termasuk dipanggil tafsir bil ma'thur, ya, tafsir dengan asar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakhah adalah nama bagi kiamat. Sakhah ini nama bagi kiamat ni banyak. Qari'ahnya, zalzalahnya, infitarnya, insyiqaqnya, ya. Jadi bila datang hari yang disebut sebagai sakhah, letupan, ledakan yang menghancurkan, ya, baru-baru ini di Beirut pelabuhan lumpuh, ya, di Beirut pelabuhan lumpuh, berapa ribu tan punya nitrit amonium meledak, ya, meledak, ya Allah ya Tuhan, ya, sehingga dia punya radius 25 kilo kesannya. Di Israel pun terdengar gegarannya, ya. Jadi sakhah ini ialah satu bunyi yang kuat, seluruh dunia akan dengar. Gegaran suara yang memekakkan telinga lantaran tiupan sangkakala yang kedua, ya. Sebab tiupan ada dua. Tiupan yang pertama menghancurkan, tiupan yang kedua ialah menghidupkan semula, ya, menghidupkan semula. Jadi ini tiupan yang kedua, iaitu tiupan yang menghidupkan. Di antara dua tiupan ada tempoh jarak, ada riwayat kata 40 tahun antara tiupan yang pertama menghancurkan dengan tiupan yang kedua menghidupkan. Ada jarak, riwayat hadis mengatakan 40 tahun. Dan dalam tempoh 40 tahun itu alam barzakh direhatkan, tak ada penyiksaan, tak ada nikmat. Direhatkan, tak ada penyiksaan dan tidak ada nikmat. Tiba-tiba tiupan sangkakala yang kedua. Jadi tiupan sangkakala itu tiupan yang menghidupkan, ya. Bila hidup manusia dihidupkan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu akan larilah, yafirru, farra yafirru, lari, firar, ya. Al-mar'u seseorang, min akhihi daripada abangnya, daripada adiknya, ya, saudara maranya. Tak beranilah nak berkawan-kawan. Sebab apa? Setiap orang akan sibuk dengan dirinya, nafsi, nafsi. Tak dan dah, teman tak ada mikir siapa dah, teman tak ada mikir siapa dah, ya dah. Wa ummihi wa abi, seseorang itu akan lari daripada ibunya, daripada bapanya, ummihi wa abi, wa sahibatihi, dan juga daripada isterinya, pasangannya, punyalah rapat pun lari, ya. Wa sahibah tu ialah pasangannya ataupun isterinya. Wa banih, dan juga anak-anaknya. Sebab apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Abasa, dalam surah tu, abasa wa tawalla, ya tak? Bagi seorang suami akan lari daripada pasangannya, isterinya, dan juga seorang bapa lari daripada anak-anaknya. Pasal apa? Berdepan dengan mahkamah ni. Tak boleh nak tolong, tak boleh nak minta siapa-siapa, ya. Masing-masing punya bukunya, ya. Masing-masing utiya kitabahu, akan dapat kitab amalan masing-masing. Jadi tak dapat nak menolong siapa-siapa dah. Sebab likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun, setiap orang daripada manusia pada hari itu, sya'nun, urusannya, yughnihi, cukup untuk dia sibuk dengan dirinya, tak sempat nak sibuk dengan orang lain. Jadi kaitan ayat ini dengan hadis ialah, kan ke hadis tadi kata, wahai Fatimah, wahai Safiyah, ni mak saudara, ya, wahai Bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak memiliki sebarang bentuk pertolongan untuk berdepan dengan Allah esok. Masing-masinglah bersiap dengan imannya, dengan amalnya untuk berdepan dengan hari perhitungan. Kalau nak buat harta, bolehlah saya bagi di dunia ni.
Itu pun tengoklah apa yang ada. Saluni, ya tak? Min mali ma syi'tum, daripada apa yang kamu kehendaki. Tapi bila sampai akhirat, maka tak ada dah. Masing-masing dengan halnya. So ayat ini memperkukuhkan hadis tadilah. Jadi interrelated antara ayat dengan hadis, ya, di antara ayat dengan hadis. Apakah ada percanggahan? Tak ada percanggahannya. Ya, malah kita kata bahawa saling berhubung kait di antara satu sama lain. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula berkata, sebenarnya tuan-tuan saya sebut Abdullah ibnu Mas'ud sebab bila disebut ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, ibnu Umar, ibnu Rawahah, ya, itu ada Abdullah di depannya. Ada Abdullah di depannya. Tapi oleh kerana ramai sangat Abadillah, ramai sangat Abdullah ni, gugur. Lalu disebut anak Mas'ud, ibnu Mas'ud, anak Abbas, ibnu Abbas, anak Umar, ibnu Umar, anak Amru, ibnu Amru. Jadi sebenarnya di depannya ada Abdullah. Termasuklah ibnu Mas'ud, ada Abdullah, tapi banyak sangat, lalu gugur Abdullah itu. Ya, terus Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat Nabi yang di antara sahabat Nabi yang kerdil tubuhnya tetapi besar jiwanya, ya, kerdil tubuhnya, besar jiwanya. Dia seringkali ditertawakan kerana kekerdilannya. Kan kita kalau tengok orang begitu, orang yang kerdil tu, timbul rasa lucu tengok dia berjalan. Ya, tengok sarjan brother. Sarjan manggil chip kan tak? Minta buah dadu kan? Kan kita tengok sarjan tu kecil kan. Seven Dwarf ya tak? Tengok Seven Dwarf dalam Snow White and Seven Dwarfs pun kita rasa seronok tengok, lucu ya. Jadi Ibnu Mas'ud ni ditertawakan oleh sahabat kerana kekerdilannya, tetapi Nabi larang. Nabi kata jangan. Aku dengar malam Mi'raj, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah pendeknya, Nabi kata aku dengar langkah-langkah dia di dalam syurga. Jangan main-main. Maksudnya kita belum tentu lagi, dia dah ada langkah dalam syurga. Ya tak? Jadi selain pada langkah besar sasa Bilal, Nabi juga dengar langkah-langkah kecil daripada Ibnu Mas'ud. Dua riwayat tu, ya. Dan sebenarnya dia ni saya sebut jiwa besar, ya, tubuh kerdil, jiwa besar, sebab dia bercita-cita nak membunuh Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal. Dia kecil-kecil apa itu, cita-citanya besar, dia nak membunuh Abu Jahal. Teruk dia kena seksa, tapi sampai masanya dia kata dia akan bunuh Abu Jahal. Itu punya cita-cita besar dan jiwa besarnya, walaupun kerdil tubuhnya. Bukan senang nak bunuh Abu Jahal. Fir'aun hadhil ummah, kata Nabi, ya tak? Nabi menggelarkan Abu Jahlin Fir'aun hadhil ummah. Bagi setiap umat itu ada Fir'aunnya. Maka umat bagi Fir'aun bagi umat Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Jadi Ibnu Mas'ud ni sebenarnya pedang pun tinggi dari dia. Pedang pun tinggi dari dia. Tapi cita-citanya begitu. Dia nak membunuh Abu Jahal. Jadi kita hendak orang beginilah, walaupun tubuhnya kerdil, jiwanya besar. Apa maknanya tubuhnya besar, jiwanya kerdil? Allah, takut nak pergi sembahyang Isyak, takut nak pergi sembahyang subuh. Ngapa? Kok malam tu kok ada bayang-bayang ngikut. Ni nama apa itu? Tubuh harapkan besar je. Kan? Kita tak mau jiwanya kerdil, tak? Tubuhnya besar. Walaupun tubuhnya kerdil, kita mau jiwa besar, macam maknanya Ibnu Mas'udin. Jadi selepas perang Badar, Nabi suruh cek mana tentera musuh, mana tentera Islam, mana yang dah mati, mana yang sedang cedera. Ternyata bahawa Abu Jahal sedang mengerang, kesakitan parah, luka parah. Kebetulan dekat Abu Jahal ada pedang. Dia angkatnya daripada bucu pedang tu, daripada ujung pedang tu. Nak angkat pada pangkil tak lalu. Dia angkat daripada ujung pedang tu. Betul dia tenangnya.
Tenang tan tengkuk pula tu. Tenangnya tan tengkuk. Kan? Tenangnya pun dilepasnya Allahu Akbar. Lepas putus dibawanya kepala Abu Jahal jumpa Nabi. Tergelak Nabi. Nabi kata udhunun bi udhunin wa ra'sun. Nabi kata telinga dibalas telinga satu sama, wa ra'sun dan kepala dua satu. Maksudnya dia telinganya putus, dia seksa. Telinganya diseksa pasal apa? Tajamnya tangan Abu Jahal dan Umayyah diangkat di dema Ibnu Mas'ud itu digoncang-goncang, diseksa digoncang-goncang. Cara nak goncang ni sebab dia pendek, pegang telinga, putus telinga si Ibnu Mas'ud ni. Jadi maknanya bila dia dapat bawa jasad Abu Jahal ni, dibawanya kepala dengan telinga. Jadi Nabi kata udhunun bi udhunin, satu sama, telinga dengan telinga satu sama, wa ra'sun, menang dua satu. Ra'sun tu kepala. Telinga dengan telinga dah dapat balas dah, tambah lagi satu kepala, dah menang dua satu. Itu sebelum turun hadis ataupun sebelum datangnya hadis yang tidak membenarkan umat Islam mencincang mayat. Selepas itu ada hadis yang melarang umat Islam mencincang mayat musuh, mencincang mayat musuh. Baik, apa kata Ibnu Mas'ud? Apabila hari kiamah tiba, Allah menghimpunkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. As-sabiqun al-awwalun, dengan maknanya al-awwalina wal akhirin akan dihimpunkan di padang mahsyar, tak ada yang tertinggal. Wa nufikha fis sur fa idahum jami'un ladai in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Jami' itu semua. Masjid jami' itu masjid untuk semua, menghimpunkan surau-surau, itu masjid jami'. Maka jami'un ladaina, semuanya akan dihimpunkan tanpa pengecualian. Jadi yang awalun, yang akhirin, semuanya akan dihimpunkan. Kemudian ada penyeru, malaikat lah, ada penyeru sebab malaikat tetap bertugas. Malaikat bukan macam manusia yang ada habuan, maksudnya pahala daripada syurga dan sebagainya. Malaikat terus bertugas. Kalau macam manusia ini akan menghadapi maknanya balasan-balasan, tak ada dah tugas. Dunia ni ialah tugas. Jadi barang siapa yang dizalimi, barang siapa yang kena zalim, mazlum dalam bahasa Arab, yang kena zalim itu dipanggil mazlum, hendaklah ia datang untuk menuntut fail, maknanya membuka fail untuk menuntut balik kezaliman itu. Maknanya kezaliman yang berlaku di dunia ni bukan selesai di dunia, ada pula kira bicara akhirat. Maknanya jangan orang yang berlaku zalim itu rasa selesa, tak ada apa dah, dia dah lupa dah. Dah akhirat esok ada tuntutan pula. Maka akan adalah peluang untuk mereka menuntut mereka yang kena zalim itu. Lalu hendaklah dia mengambil balik haknya yang telah dizalimi dulu. Dia tak dapat itu, dia tak dapat ini, kerana didiskriminasikan. Ada pendekatan yang disebut sebagai positive discrimination. Ada yang disebut sebagai positive discrimination. Sebenarnya kita kita hanya mengambil teori manusia semata-mata. Bila sebut diskriminasi tak adalah positif. Itu satu konotasi yang negatif. Mana datang pula positif? Tapi manusia kadang-kadang untuk justify, nak menghalalkan sesuatu tu, dia guna istilah macam-macam istilah lah, kan? Macam rasuah, dia guna istilah commission. Jadi halal rasuah tu ngapa? Bukan rasuah, commission. Itu sebenarnya camouflage, sebenarnya. Jadi siapa juga positive discrimination, itu tak betul, Kalau discrimination lah, mana ada pula yang positif, negatif. It is totally negative.
Itu sebab dah discrimination. Mana pula ada data positif pula. Tetapi kadang-kadang nak justify the means, ya, maka macam-macam pendekatan digunakan. Jadi katanya di sini bahawa hendaklah yang kena zalim itu datang untuk menuntut haknya di padang mahsyar. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari itu tidak akan dizalimi sesiapa pun, sedikit pun. Bahkan ada yang kemarin dia tak dapat haknya sedangkan dia berhak, akhirat dia boleh tuntut. Orang lain pula dapat. Ya tak? Tiba-tiba pula kancil potong BMW. Contoh. Minta maaf lah kalau ada yang pakai kancil, ya tak? Heran BMW tu, ngelin kepala BMW, ya tak? Dia punya banyak menggunakan wang BMW. Tiba-tiba kancil potong dia dekat terowong. Penin BMW, tak? Itu contoh. Maksud saya ialah ada orang yang berhak dapat, tiba-tiba tak dapat. Pasal dia tak kenal sipulan bin sipulan. It's not the matter of what you know, but who do you know, ya tak? Dia jadi orang itu sekarang. Dia bukan soal Mika reti apa, Mika kenal siapa sekarang ni. Dia main kabel, ya tak? Dah main kabel. Tak. Bukan nak marah, ngabur je rasanya, ya tak? Itu yang kadang-kadang tak perform pun, ya tak? Tak ada, tak pandai buat kerja pun, tapi sebab dia kena sipulan-sipulan. Di situlah kerosakan berlaku. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila disandarkan satu urusan bukan ahlinya, tunggulah kebinasaannya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka katanya di sini, seseorang merasa gembira kerana dia mendapat haknya atas orang tuanya atau anaknya atau isterinya yang kemarinnya dia dinafikan hak. Maka dia dapat mengembalikan semula hak itu, ya, maka dia akan mendapat kegembiraan. Ialah macam kita lah, tak usah kata dizalimi, kadang-kadang kita dapat balik hak kita yang hilang. Cicor pergi market atau sibuk dengan emas ni tadi, mana dia emas teman, langsung tinggalkan beg duit. Allah, sampai rumah dah tak ada beg duit, emasnya ada, emas topping ni ada, tak? Pelitup muka ni ada, beg duit dabar dah lebur, dalam pasport ada, semua ada. Orang lama manggil pasport, tak? Dia tak manggil kad pengenalan, dia panggil pasport. Kita mula ada kad pengenalan ni bila orang putih merantau, sebelum tu kita pasport je, tak? Pasport dah. Pasal nak pergi ke Mekah. Punyalah seronok bila ada orang hantar balik ke rumah. Ni dia Mika punya teman jumpa cicor tadi di market. Mak seronok benar. Kalau dalam itu ada 50 kita bagi balik ke dia. Punya seronok balik. Itu bukan dizalimi, itu kehilangan hak. Ini kita boleh menuntut balik kezaliman yang dilakukan terhadap kita, ya. Maka di sini termasuklah barangkali haknya atas orang tuanya, ya, barangkali haknya atas anaknya ataupun isterinya, balik dapat hak. Jadi dengan sebab itulah, ya, kita kata bahawa bagi setiap diri itu, ya, akan dikembalikan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja akan disempurnakan bagi kamu habuan-habuan kamu esok di hari pembalasan, ujurakum yaumal qiyamah. Jadi mungkin di dunia tak dapat hak, ternafi hak, tak disempurnakan oleh mereka yang terbabit, tak apa, ada di akhirat esok habuannya, ya, ada di akhirat. Maka begitulah wahai saudari muslimahku, tidak ada yang memberi manfaat. Dalam bahasa Arab manfaat ialah manafi'. Kalau satu manfaah, kalau banyak manafi'. Liyashhadu manafi'a lahum. Jadi kalau satu manfaah, orang Melayu kata manfaat. Tak ada manfaatnya. Manfaat tu daripada manfaah, cakap Arab. Tapi kita ada local colouring, kita ada pewarnaan tempatan. Jadi kita tukar manfaah jadi manfaat. Tak ada manfaatnya. Manfaat. Sebenarnya manfaah jamaknya manafi'. Wa adzin fin nas bil hajj
ya'tika rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini ayat 27 surah Maidah. Tak, suratul Hajj, ayat 27 suratul Hajj. Ini dalil takbir mursal. Takbir mursal ni yang kita takbir pergi ke rumah-rumah malam-malam raya, yang kita takbir melihat binatang korban kita disembelih. Ini takbir mursal, termasuk di dalam wa yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Sebut-sebutlah nama Allah pada hari-hari yang sedia maklum, iaitu pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah Ta'ala rezekikan kamu daripada binatang bahimatil an'am untuk dikorbankan. Maka takbirlah, sebutlah nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ada semasa disembelih, selepas disembelih, it's okay, tak ada apa masalah. Ia termasuk dalam takbir mursal, ya, takbir mursal. Adapun yang muqayyad itu terikat dengan waktu sembahyang. Ada lagi satu takbir dipanggil takbir yang muqayyadah, ya. Yang muqayyad itu kaitkan dengan waktu sembahyang. Dia ada muqayyad, dia ada yang mursal, yang bebas, ya, yang tidak terikat. Jadi katanya di sini yang memberi manfaat pada hari yang menegangkan itu, maknanya hari yang getir, ya, itu ialah apa dia? Dikatakan di situ ialah amal soleh tak terkala di dunia. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tak ada manfaatnya dah. La yanfa'. Harta benda, anak pinak, ramai mana pun, banyak mana pun, hari itu bukan itu perkiraannya dah. Mizannya sudah berubah. Dunia ini itulah mawazinnya, itulah mizannya, ukuran kriterianya. Seorang dianggap berjaya dengan harta benda, dengan anak pinaknya. Akhirat tak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, bil iman. Qalbin salim itu ialah keimanan kita kepada Allah, bebas daripada kufur, ya, bebas daripada mazmumah, daripada sifat-sifat yang terkeji. Man atallah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera daripada syirik, daripada kekufuran, ya, daripada mazmumah. Illa man atallaha biqalbin salim. Termasuklah amalan-amalan soleh tak terkala di dunia kemarin. Jadi maknanya tak apalah, tak dapat habuan di dunia ini daripada kebaikan yang kita lakukan. Tak ada habuan dunia, tak apa. Orang tak kenang pun, orang tak sebut pun, tak apa. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni yang tersohor namanya di langit, walaupun dia low profile di dunia, orang tak tahu kebaikan di dunia. Tak apa, it's okay. Jangan diungkit-ungkit baik kita. Haram dia nak nyebut nama teman. Teman yang bawa gulai ke Mahang tu. Tak payahlah kita buat perhimpunan kenduri kenara, orang ni bawa ini, orang ni bawa ini, ya tak? Dia mengerup je gulai kemahang tu. Tidaklah dia menyebut siapa juga bawa. Padahal teman dia bawa 3 siang. 3 siang lah, kan? Betul, siangnya lebuh lah tu. Gulai kemahang tak sedap benar. Yang pandai masak kemahang ni orang Ceh kita ni. Hoi, sedap weh, tak? Nak naikkan sikit orang Ceh, tak? Jangan main Ceh Jaro Kranji Poyang. Ceh Melanggar tak menang-menang. Masing-masing akan melepaskan diri darimu, tak? Mana-mana yafirrul mar'u min akhih, akan larilah seseorang daripada saudaranya, ya. Teman tak boleh weh, teman tak mampu nak tolong, ya tak? Termasuklah dikatakan di sini anggota badanmu sendiri. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya yang akan jadi saksi, yang akan jadi pendakwa, termasuklah bukan saja orang-orang ni, bukan saja binatang-binatang, termasuklah anggota kita pun jadi saksi untuk mendakwa kita. Auzubillah thumma na'udzubillah. Ya tak? Demikianlah. Allahu akbar. Ya,
wa tukallimuna aydihim, akan berbicaralah tangan-tangan mereka, dan sebarang pendakwaan mesti ada pembuktian. Maka di antara bukti pendekatan pembuktian ialah saksi. Siapa yang akan jadi saksi? Kaki-kakilah yang menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, dipanggil burden of proof, ya, dipanggil burden of proof, itu datangnya daripada kaki. Beban pembuktian itu kaki sanggup jadi saksi. Allahu akbar. Apa lagi? Kita mana pernah tinggal kaki kita? Ada pernah kita tinggal kaki kita? Kita pergi ke tempat yang tak sewajarnya, teman tinggalkan kaki teman. Ai Mika tak makan ubat ke apa ke? Mana mahu Mika tinggalkan kaki? Ke Mika ni wayah bertindih? Wayah bertindih. Ke tak makan ubat ke tak? Jadi katanya sini, akan memberi kesaksian kepadamu atas kebaikan ataupun keburukan yang engkau lakukan. Jadi sama ada ia menjadi hujah bagi kita ataupun hujah ke atas kita. Kalau ia menjadi hujah bagi kita, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah, hujjatan laka. Yang kita tak mau ialah hujjatan alaina, dia pula menghujah, mendakwa kita. Ya, jadi anggota ini boleh menjadi hujah bagi kita lantaran kita buat kebaikan, dia tolong bantu kita, ya, dia jadi pembela. Ataupun hujjatan alaika pula, dia pula mendakwa kita lantaran keburukan yang kita lakukan. Jadi dia ada beza laka wa alaika. Macam kita doa, Allahumma ja'alil Quran hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu hujah bagi kami, bukan hujah ke atas kami. Hujah bagi kami iaitu kita memperjuangkannya, membelanya dan mengamalkannya, maka dia menjadi pembela kita. Tapi kalau kita tak perjuangkan, kita tak bela, kita tak amal, kita hanya tahu saja, dia pula mendakwa kita, menjadi hujatan alaik, ya, menjadi hujah ke atas kita. Yang itu beratlah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi akan datang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita terus masuk ke muka surat 212, ya. Yang ini kulit pula. Dan dalam tafsir dikatakan kulit peha. Dalam tafsir dikatakan kulit peha. Sebab perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang, antara anggota yang dominan, antara anggota yang penting adalah peha. Jadi ketika itu pendakwaan berlaku, tak ada saksi. Mana ada saksi? Maka saksinya adalah kulit. Maka saksi kulit itu adalah kulit peha. Kulit ni ada perbahasan panjang, ya. Kulit ni ada perbahasan panjang. Sebab itulah maka bersentuh tanpa lapik antara kulit dengan kulit ada perbahasan. Bagaimana pula seksaan dalam neraka dengan dibakar kulit sehingga masak lalu digantikan dengan kulit. Ni semua ada perbahasan. Kulit saja sudah ada perbahasan. Di situlah maknanya keajaiban Quran. Quran bukan hanya, ya, ma'al gunnah, bila gunnah, adik li sukun, nun mati, mim mati. Berapa banyak mati dah. Ya, jadi itu baru 30%, baru 30%. Ngaji tajwid ni masya-Allah banyak yang mati. Sekarang dah mim mati, sekarang dah nun mati dah. Saja nak seloroh lah, bukan apa dah. Baguslah ngaji tajwid tu, tetapi bukanlah itu semata-mata, ya. Kita kena tingkatkan, ya, supaya kita mendalami Al-Quran, supaya kita dengan Al-Quran berada di tempat yang sama, bukan di tempat yang berbeza, ya. Wallahu a'lam. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berdoalah, mudah-mudahan Allah dapat meringankan dan mengangkat kita daripada musibah ini, ya, dalam peringkat pemulihan ini. Mudah-mudahan tidak berulanglah, ya, insya-Allah musibah yang menimpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.